Tajuk utama malam ini, ibadah korban di Afrika bukan skam. Merokok dan minum arak di Taman Awam, kompaun RM1,000 menanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak termasuk kaki tangannya sendiri sekiranya berlaku kes salah guna kuasa atau berkaitan integriti ketika menjalankan tugas. Timbalan Datuk Bandar Shah Alam Muhammad Rashidi Ruslan berkata pihaknya memandang serius dakwaan salah seorang peniaga berhubung tindakan berat sebelah anggota MBSA terhadap peniaga tempatan dan warga seperti yang tular di Facebook semalam. Semalam viral di media sosial berdurasi 13 minit 25 saat, seorang peniaga di Sungai Buloh, Selangor mendakwa anggota penguatkuasa MBSA bertindak berat sebelah apabila gerai burgernya disita sedangkan gerai lain milik warga asing tidak diambil tindakan. Namun pihaknya memberi penjelasan berhubung tindakan mereka terhadap peniaga berkenaan. Kita telah beberapa kali mengambil tindakan ke atas peniaga tersebut dan kita telah mengeluarkan amaran dan juga telah menyita sebanyak 2 kali. Dan nasihat pun telah diberikan kepada peniaga tersebut yang dari segi kesalahan yang telah dilakukan di bawah undang-undang kecil kita. Untuk itu, selepas nasihat, selepas sitaan kita lakukan, pihak MBSA juga mendapati peniaga tersebut juga telah ingkar dengan meniaga melebihi daripada tempoh yang ditetapkan dalam SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dalam pada itu, rakaman tersebut turut mendakwa kegiatan rokok selundup dan perjudian haram di kawasan berkenaan turut berleluasa tanpa sebarang tindakan oleh pihak berkuasa. Jelas Rashidi lagi beberapa gerai lain termasuk gerai warga asing yang ditularkan juga telah disita dan diambil tindakan oleh anggota penguatkuasa MBSA di bawah Undang-Undang Kecil Penjaja MBSA 2017, Peruntukan 19 meninggalkan barangan perniagaan di tempat awam dan Peruntukan 3 menjaja tanpa lesen serta Peruntukan 47 kuasa sitaan. Untuk itu saya ingin menyatakan dalam tindakan penguasaan yang kita lakukan ini, kita perlu juga meneliti dalam tindakan penguasaan itu dari segi kekangan kita, sebab kita pergi pada waktu itu pada waktu pagi dan tindakan itu kita ambil dan peniaga yang tular pada itu, peniaga gerai Aceh yang lain, dia beroperasi pada waktu petang. Jadi yang tindakan kita lakukan petang, kita adakan satu peringkat penguasaan. Dalam pada itu, berhubung dengan premis perjudian di kawasan berkenaan, perkara itu akan diajukan pada Polis Diraja Malaysia PDRM dan MBSA akan bekerjasama bagi mengekang kegiatan haram itu terus berleluasa. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap kepada pihak yang menularkan dakwaan di media sosial. Kononnya pelaksanaan ibadah korban di Afrika anjuran Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM sebagai satu penipuan. Pengasasnya Datuk Rosli Atan berkata setiap prosedur yang ditetapkan di negara berkenaan telah dipatuhi sebelum menjalankan ibadah korban di sana. Ibadah korban yang kami laksanakan di negara Afrika, kenapa kita memilih Afrika? Kerana rakyatnya hidup lebih daif berbanding kita di sini. Dan kita tidak sewenang-wenang hanya mengadakan setuju nak buat ibadah korban di Afrika kerana nak buat macam tu aja. Kita berhubung dengan Majlis Agama Islam mereka. Kita kenal mufti mereka. Kita mendapatkan surat kedulusan daripada mereka dan persetujuan sebelum kita mengurat langkah untuk melaksanakan ibadah korban di sana. Tambahnya, hantaran yang dibuat pada 5 Ogos lalu oleh akaun Facebook bernama Nordinman itu adalah tuduhan tidak berasas serta tanpa bukti kukuh. Malah tiada sebarang aduan diterima daripada peserta korban yang terlibat. Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat berhubung perkara berkenaan selain tuntutan ganti rugi untuk membersihkan semula imej dan kredibiliti yayasan tersebut. Kita akan mengeluarkan satu surat tuntutan bukan sahaja kepada Nordin bin Mat, tetapi kepada semua pihak yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkaitan dengan perkara ini, yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak benar, fitnah kepada pihak yayasan. Kita akan keluarkan dalam masa terdekat.
kita akan meminta mereka untuk memadam segala hantaran posting-posting di media sosial. Jadi dalam hal ini saya pun rasa sangat kesal apabila tanpa merujuk, tanpa bertanya, kita boleh menjawab persoalan itu dengan lebih mudah sebenarnya. Tanya kita, boleh tak kami nak dapat penjelasan tentang ini, bagaimana, kita boleh terangkan. Nak pula dalam keadaan SOP ini kan, jadi kita pun boleh jelaskan apa keadaan dia. Program Kembara Korban 1001 Asnaf baru-baru ini melibatkan beberapa negara di benua Afrika termasuk Nigeria, Chad dan Tanzania dan hampir 700,000 fakir miskin di sana mendapat manfaat ibadah berkenaan. Selain di Afrika, program korban itu turut dilakukan di tanah air pada tahun ini dan seramai 2,000 umat Islam di seluruh negara menerima sumbangan daging korban. Teguran dan nasihat akan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan terhadap individu yang merokok atau meminum minuman keras di taman awam. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, tindakan denda sudah boleh dilaksanakan ekoran undang-undang sudah berkuat kuasa 30 Julai lalu, namun pihaknya mengambil langkah awal iaitu dengan mendidik. Mulakan dengan aktiviti pendidikan termasuk memasang papan tanda, pamphlet dan sebaran yang sepatutnya dan menasihati mereka-mereka yang terlibat sebelum kita ambil tindakan yang tegas seperti kompaun dan melarang mereka daripada memasuki kawasan terbabit pada masa dan waktu yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pelancaran kempen larangan aktiviti minum arak dan merokok di Taman Tasik Shah Alam pagi tadi. Jelas Datuk Seri Amiruddin, peraturan baharu yang akan dilaksanakan itu diharap dapat mewujudkan amalan hidup sihat di kalangan rakyat serta dapat mengurangkan kebimbangan masyarakat dan komuniti setempat untuk berkunjung ke taman awam bersama keluarga. Sekiranya kempen larangan ini berkesan, kerajaan negeri bersedia mengkaji larangan yang sama di kawasan yang lain. Selangor menjadi negeri pertama yang melarang merokok dan minum arak di taman-taman awam dan jika berbuat demikian, kompaun RM1,000 menanti mereka. Jabatan Kesihatan Perak sedang mengesan dan menjalankan ujian saringan kontak rapat COVID-19 termasuk semua pesakit yang dirawat seorang petugas kesihatan di sebuah klinik di Ipoh. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Ding Lei Ming berkata, petugas kesihatan terbabit merupakan kes positif COVID-19 yang dilaporkan kemarin. Jelas Datuk Ding, petugas kesihatan terbabit sebelum itu dikesan positif di bawah pengawasan influenza like illness selepas menjalani saringan bagi gejala jangkitan saluran pernafasan Rabu lalu. Bagaimanapun jelas beliau, ujian real-time reverse transcription polymerase chain reaction PT-PCR COVID-19 positif pada keesokannya. Datuk Ding berkata daripada siasatan, anggota petugas kesihatan terbabit tidak mempunyai sejarah mengunjungi kawasan yang sedang di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran TEMCO di Kedah dan tiada sejarah kontak rapat dengan mana-mana kes positif COVID-19 sebelum ini. Katanya petugas terbabit sudah dimasukkan ke hospital untuk menerima rawatan lanjut dan siasatan rapi sedang dijalankan. Tambah beliau, saringan awal ke atas 5 kontak keluarga yang tinggal serumah dengan petugas terbabit didapati negatif COVID-19. Datuk Ding mengulas mengenai mesej tular di media sosial membabitkan seorang lelaki yang berang terhadap tindakan petugas kesihatan terbabit yang masih bertugas walaupun mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan. Sementara itu, Kerajaan Selangor memantau rapi Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam susulan seorang jemaahnya mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif COVID-19 daripada kluster Siva Gangga. Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, maklumat lanjut berhubung kontak rapat sedang dikemaskini dan pihaknya masih menunggu keputusan sebelum tindakan seterusnya diambil. Ya, kerajaan negeri pantau sebab ia adalah di bawah jawatankuasa bencana negeri dan melihat kita ni dapat laporan yang serius, tapi kita sedang tunggu maklumat kontak rapat itu. Kalau kontak rapat itu negatif dan keseluruhannya saya rasa boleh dilihat balik, tapi kita sedang tengok kontak rapat tersebut, resultnya kalau dia positif dan kita kena tracing yang lain lah.
Jelas beliau lagi walaupun ia masih dalam siasatan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berjaga-jaga dan mengamalkan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ditetapkan bagi mengurangkan penularan wabak maut itu. 7 Ogos lalu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengarahkan Jawatankuasa Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam untuk menutup semua operasi surau termasuk solat Jumaat, solat fardu 5 waktu dan aktiviti pengimrahan di surau berkenaan selepas salah seorang jemaahnya mempunyai kontak rapat dengan mangsa COVID-19. Malah kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah Integrasi Al-Jannah serta sekolah di kawasan berkenaan juga diarah tutup bagi operasi sanitasi. Di Kedah, 2 tan barangan keperluan asas seperti sayur-sayuran, beras, sardin dan telur diagih kepada penduduk di 3 mukim daerah Kubang Pasu yang terjejas akibat PKPD secara pentadbiran Temco mula disalurkan hari ini. Mereka dikuarantin akibat penularan kluster Siva Gangga sehingga 28 Ogos. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri dan Asas Tani Negeri Kedah Azman Nasaruddin, sumbangan ini hasil pengumpulan dari Jabatan Pertanian Kedah dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang dikumpulkan sejak 2 hari lalu dan ia diuruskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk diagihkan kepada 200 keluarga yang memerlukan bantuan. JKM akan mengenal pasti keluarga yang memerlukan sudah tentulah bagi keluarga yang berpendapatan rendah, B40, miskin dan sebagainya lah. Ini akan menjadi tumpuan lah penerima sumbangan pada kali ini. Okay. Setiap keluarga satu je lah? Satu set. Mana akan dapat beras, akan dapat sayur macam tu lah. Barang-barang keperluan. Penyerahan ini turut dibantu Angkatan Pertahanan Awam dan Rela ke rumah penduduk di 3 mukim yang terjejas. Terdahulu, Azman bersama Pengarah Fama Kedah Isa Hamzah meninjau depo penyimpanan barangan bantuan di Dewan Tunku Anum dekat Jitra hari ini. Dalam pada itu, Azman berkata pihaknya memberi keutamaan kepada kawasan yang terjejas akibat PKPD Temco dan akan cuba membantu menyalurkan bantuan kepada penduduk yang terjejas di Padang Sanai di daerah Padang Trap yang turut menjalani PKPD akibat kluster Siva Gangga itu. Manakala di Perlis, 3 sekolah di Kuala Sanglang Kangar diarah untuk tidak beroperasi sehingga diberitahu kelak. Berikutan terletak dalam kawasan pelaksanaan PKPD Temco. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis, Naharuddin Othman. Sekolah berkenaan ialah Sekolah Jenis Kebangsaan SJKC Chin Hun dengan semua guru diarahkan untuk menjalani perintah kuarantin di rumah. Sebelum ini, 2 sekolah di Mukim Sanglang diarah tutup selama seminggu hingga Jumaat ini. Berikutan penularan wabak COVID-19 yang melanda di 2 kawasan di dalam mukim berkenaan. 2 sekolah terbabit adalah SK Sanglang dan SMK Sanglang. Berikutan mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Sementara itu, Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, mengarahkan penduduk dan orang awam yang pernah mengunjungi Kuala Sanglang bermula 28 Julai lalu untuk menjalani saringan COVID-19. Ia bagi membolehkan kontak rapat dan penularan wabak melalui kluster Siva Gangga dihentikan secepat mungkin. Perlis menguatkuasakan PKPD Temco di Kuala Sanglang, Mukim Sanglang bermula malam tadi sehingga 9 September hadapan. Lain pula di Selangor, sekumpulan samsing jalanan dicekup polis selepas ingkar PKP pemulihan dan membuat aksi membahaya dekat Plaza Tol Damansara Puchong malam tadi. 20 orang termasuk remaja berusia 11 hingga 13 tahun itu ditangkap dalam ops samsing jalanan yang dilaksanakan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Ramai 20 orang telah ditahan disyaki menjalankan aksi-aksi yang membahaya di bawah Seksyen 42. Dan untuk makluman juga, operasi ini kita akan teruskan dari semasa ke semasa.
Operasi yang turut disertai agensi anti-jadah kebangsaan dan konsesi Litrak itu bermula jam 12.30 pagi dan berakhir sekitar jam 3 pagi. Sekurang-kurangnya 216 penunggang motosikal ditahan untuk pemeriksaan. Ketika ditahan, ada yang cuba melawan arus. Jelas Huzaili, kegiatan samsing jalanan ini memberi kegusaran kepada masyarakat dan juga mengganggu ketenteraman umum dengan membuat bising. Tikus bunuh burung puyuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang lelaki maut apabila motosikal yang ditungganginya merempuh sebuah lori tanah yang rosak di kilometer 154 Jalan Kuantan, Kuala Terengganu berdekatan Bandar Cukai Kemaman. Dalam kejadian sekitar jam 8.30 malam itu, mangsa Muhammad Zawi, 56 tahun, disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kemaman 45 minit kemudian. Mangsa yang bekerja sebagai pembantu kedai makan dikatakan dalam perjalanan dari kediamannya di Taman Fikri menuju ke Bandar Cukai. Motosikal jenis Honda EX5 yang ditungganginya dilapor tidak sempat mengelak lori tanah itu sebelum melanggar bahagian belakang kanan kenderaan itu yang rosak di bahu kiri jalan. Akibat rempuhan itu, mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan anggota badan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan, mengesahkan kemalangan tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Mayat mangsa kemudiannya telah dibawa ke unit forensik hospital yang sama untuk tindakan lanjut. Jenazah Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian Datuk Abdul Jalil Ali selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USJ 22 pada jam 12.40 tengah malam semalam. Allahyarham yang menghidap penyakit buah pinggang meninggal dunia di Pusat Perubatan Sunway jam 6.32 pagi semalam. Terdahulu, jenazah tiba di Masjid Darul Ihsan kira-kira jam 10.37 malam untuk disembahyangkan. Solat jenazah dihadiri kira-kira 200 jemaah terdiri daripada ahli keluarga, kenalan dan kaki tangan Karangkraf. Turut hadir pengerusi kumpulan media Karangkraf, merangkap pengerusi TV Al-Hijrah, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob. Jadi saya rasa ini merupakan satu kehilangan besar. Dan bagi negara pula saya rasakan orang-orang yang pernah membaca tulisan-tulisan beliau dalam majalah ke dalam buku ke dalam akhbar akan merasai kehilangan ini. Pemergian Allahyarham Datuk Abdul Jalil mendapat perhatian meluas ekoran jasa beliau selama lebih 47 tahun dalam dunia kewartawanan dan bidang penulisan di negara ini. Beberapa program pertemuan dan perbincangan dengan kumpulan transgender sedang disusun bagi memberi kesedaran kepada golongan tersebut agar kembali ke pangkal jalan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, golongan tersebut perlu didekati secara berhikmah dan menggunakan kaedah pendidikan serta kesedaran. Sudah menyusun beberapa program-program dengan mereka. InsyaAllah saya sendiri akan mengadakan perbincangan dengan mereka, hiwar dengan mereka. Yang sama JAKIM, Jawi dan saya juga akan berkolaborasi dengan negeri-negeri untuk sama-sama kita menzahirkan kepada mereka kesedaran-kesedaran, kefahaman-kefahaman terutamanya hal ehwal agama kita insya-Allah. Namun beliau memaklumkan tidak mempunyai rekod tangkapan ke atas individu transgender. Bulan lalu, Datuk Dr. Zulkifli dalam laman sosial Facebooknya memaklumkan Jawi akan diberi kuasa penuh untuk menangkap individu transgender sebelum ditarbiah agar kembali ke pangkal jalan. Terdahulu, Datuk Dr. Zulkifli merasmikan Konvensyen Guru Takmir Masjid dan Surau Zon Utara tahun 2020 di Hotel Izora Butterworth. Pada majlis itu, beliau berharap agar indeks pengajaran guru takmir di masjid dan surau meningkat dan tidak dibiarkan sepi tanpa sebarang aktiviti.
Seorang penternak di Kampung Tanggul Hulu, Terengganu mengalami kerugian ribuan ringgit setelah ternakan burung puyuhnya mati akibat diserang tikus sejak Mac lalu. Menurut Muhammad Syarafi Suhaimi, 28 tahun, sebelum kehadiran haiwan perosak itu, dia mempunyai lebih 1,200 burung puyuh daging termasuk yang sedang menghasilkan telur. Tikus berkenaan memakan telur puyuh di dalam sangkar serta menggigit induk puyuh sehingga cedera dan kemudian diserang penyakit dan akhirnya mati. Dia terpaksa menghentikan seketika dari menternak bagi menyelesaikan masalah ini serta membaiki sangkar dan ia memerlukan kos yang tinggi. Dia biasa makan telur puyuh dengan dia gigit belakang tu menyebabkan dia tikus ni beracun kan. Dia menyebabkan puyuh tu akan mati. Kasarnya tahun lepas dah, tapi untuk tahun ni saja dalam 1,000 lebih je, tak banyak. Tapi puyuh tu sebab saya nak pada ruginya tu saya jual harga rugi dalam bagian untuk orang ambil puyuh saya. Itu rugi dalam 1,000 lebih juga. Tambah graduan sarjana muda pengurusan Universiti Malaysia Pahang UMP itu lagi, pendapatannya kini terbantut kerana tiada lagi ternakan untuk dipasarkan. Dia berharap ada pihak berkenaan sudi membantunya dari segi kewangan atau peralatan dalam usahanya mendapatkan pendapatan. Sementara itu, Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosal Wahid berkata, pihaknya kagum dengan usaha Syarafi dalam bidang penternakan yang jarang diceburi generasi muda dan pihaknya akan turut memberi bantuan bagi mengembangkan ternakan puyuhnya. Dan kita akan bantulah mana yang perlu untuk memajukan lagi bidang yang diceburi ini. Dalam keadaan kerja semakin susah sekarang, dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, jadi usaha-usaha sebegini perlu dicontohi. Mungkin bantuan dari segi bentuk kewangan untuk mengembangkan lagi ataupun membeli peralatan. Datuk Rosal ditemui media ketika melawat sangkar ternakan puyuh Muhammad Syarafi di Kampung Banggul Hulu Terengganu. Tambahnya, generasi muda wajar mencuburi bidang ternakan kerana ia boleh menjana pendapatan yang tinggi jika diusahakan dengan betul. Hampir 5 bulan PKP, industri kecil dan sederhana antara golongan paling teruk terjejas pendapatan. Antaranya perniagaan Agrobazar Cik Hasmo dan keluarga milik Ismail Dola yang menjual barang-barang IKS. Namun sejak dibenarkan beroperasi pada Mei lalu, pihaknya berusaha menaikkan semula perniagaannya dan sehingga kini ia beransur pulih hampir 40%. Menurut Ismail, meskipun sukar dan mencabar untuk berhadapan dengan perniagaan pasca PKP, dia dan keluarga tidak pernah berputus asa untuk memulihkan semula perniagaannya. Apabila selepas PKP itu mana beransur pulih mana 10%, 20%, 30%. Sekarang ini lebih kurang 35%, 40% lah itulah. Peringkat pemulihan mana kita buat produk tu lebih banyak sikit lah. Jadi permintaan pun dah bertambah lah. Jadi apabila orang boleh berniaga, mana permintaan kita pun boleh keluar lah. Katanya lagi, laksa beras yang dibuat sendiri sejak 5 tahun lalu antara produk yang mendapat sambutan, terutamanya apabila penjaja pasar malam dan peniaga makanan lain dibenarkan beroperasi pertengahan Jun lalu. Ketika PKP, dia hanya bergantung kepada simpanan sendiri selain moratorium yang dilaksanakan. Sedikit sebanyak dapat memberi ruang kepada mereka sekeluarga untuk menarik nafas lega dan mengutamakan kos-kos penting yang lain seperti kos perbelanjaan, bil elektrik dan air, sewa dan lain-lain. Tambahnya lagi, untuk mengukuhkan lagi pendapatan perniagaan pada masa akan datang, dia dan keluarga mempunyai perancangan untuk melakukan inovasi kepada produk IKS, terutamanya laksa beras yang basah kepada kering. Malah ia dalam proses untuk membuka kilang di Bukit Sentosa dan menyasarkan 2021 untuk memulakan operasi kilang laksa kering tersebut. Jika ada dari agensi kerajaan ingin membantu kami alu-alukan lah. Sebab kami memang usaha. Kami tak jemu-jemu untuk melangkah ke depan. Katakan cakap kata lebih global. Apabila lebih global, banyak memerlukan kos. Jadi kami ialah usahawan biasa kan. Daripada bawah melangkah sikit-sikit. Itulah sebab memerlukan kos untuk membeli oven,
melalui mesin, memerlukan dana juga lah. Sasaran itu katanya adalah membawa produknya hingga ke peringkat global. Bukan itu sahaja, produk-produk IKS lain yang dibawa masuk ke dalam premisnya sekaligus membantu IKS lain untuk kembali menjana pendapatan. Protes di Beirut meruncing. Seorang anggota polis terbunuh dalam tunjuk perasaan anti kerajaan yang bertukar ganas di Beirut. Insiden turut menyaksikan lebih 100 individu cedera manakala puluhan lagi terpaksa dirawat di hospital. Dianggarkan lebih 10,000 penunjuk perasaan membaling batu ke arah polis anti rusuhan yang bertindak melepaskan gas pemedih mata. Pihak berkuasa Lubnan mengesahkan tembakan peluru hidup dan peluru getah turut dilepaskan ke arah penunjuk perasaan. Ia susulan tindakan beberapa daripada mereka yang menceroboh dan merosakkan bangunan kerajaan. Penunjuk perasaan mendakwa kerajaan bertanggungjawab atas kecuaian yang menyebabkan insiden letupan besar baru-baru ini yang telah mengorbankan 158 nyawa dan mencederakan lebih 6,000 yang lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri Lubnan Hassan Diab tidak menolak kemungkinan Parlimen akan dibubarkan dalam masa terdekat untuk memberi laluan pilihan raya. Menurutnya, ia satu-satunya jalan untuk meredakan ketegangan politik ketika ini. Di India, sekurang-kurangnya 7 terkorban dalam insiden kebakaran di sebuah hotel yang dijadikan hospital sementara untuk merawat pesakit COVID-19. Insiden berlaku kira-kira jam 5 pagi waktu tempatan ketika kejadian 22 pesakit COVID-19 sedang dirawat. Susulan kebakaran itu, pihak berkuasa mengarahkan keseluruhan bangunan hotel itu dikosongkan. Satu pasukan siasatan juga telah diarah untuk mengenal pasti punca kebakaran. Ini bukan kali pertama hospital yang menempatkan pesakit COVID-19 terbakar di India. Minggu lalu, kebakaran di unit rawatan rapi ICU sebuah hospital swasta di Ahmedabad mengorbankan 8 nyawa. Kira-kira 100 kaki tangan Emras Holding seluruh Malaysia disatukan menerusi malam gala di Putrajaya malam semalam. Lebih menarik, pelbagai idea tercetus hasil perkongsian dalam program yang dianjurkan syarikat pelancongan itu sejak 3 hari lalu. Menurut Ketua Pegawai Strategi dan Pembangunan Perniagaan Emras Holding Sdn Berhad, Syahrul Izwan Syafiee, pihak syarikat akan sentiasa mengeluarkan servis yang terkini sejajar dengan perkembangan semasa biarpun pergerakan operasi syarikat mula berkurang akibat pandemik COVID-19. Ini bagi memastikan kebajikan pekerja dan objektif penubuhan syarikat kekal maju. Kita dapat lihat sepanjang 3 hari 2 malam ini pelbagai input dan juga pelbagai program telah disusul atur khas oleh pihak pengurusan untuk menjadikan semua staf-staf Emras di seluruh Malaysia ini mengikut visi dan juga misi yang ditetapkan oleh pihak syarikat. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang bertukus lumus menjayakan program Emras Town and Gathering 2020 ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Emras Holding Sdn Berhad, Dr. Haji Zulkarnain Endut berkata, Emras Go yang juga anak syarikat Emras Holding menjadi sumber terkini syarikat sementara menunggu visa umrah dibuka. Pembukaan aplikasi Emras Go itu bukan sahaja tertumpu kepada servis penghantaran makanan GoFood sahaja, malah ia juga menawarkan 7 lagi servis iaitu Go Parcel, Go Store, Go Hired, Go X, Go Umrah dan juga Go Travel. So kita target buat permulaan ni kita akan mula di Putrajaya, kemudian kita akan kembangkan di Cyberjaya dan juga Bangi, dan jika mendapat sambutan yang menggalakkan kita akan kembangkan ke seluruh Malaysia lah, insya-Allah. Kesemua aplikasi tersebut boleh dimuat turun melalui App Store dan Google Play. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan Globe Al-Hijrah yang mengupas tragedi di Beirut membawa bencana besar dalam geopolitik Lubnan dan kehidupan seluruh rakyatnya. Nantikan perinciannya sekejap lagi jam 8.45 malam ini bersama Zaim Zamani. Sekian Berita Al-Hijrah, saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.